hari ini dah masuk hari Khamis. Jadi hari ini adalah 27 hari bulan Jun 2019, hari Khamis, malam Jumaat. Bukanlah. Yang pasti, saya hari ini akan berada di Esplanade. Jumpa anda di Esplanade hari ini jam 8 malam. Datang lebih awal untuk dapat tempat duduk, untuk cop tempat duduk. Kalau tidak, anda harus kena berdiri ataupun boleh duduk dekat atas lantai lah. Masuk percuma pada Geng Momok. Kalau anda penyokong MJ12, rancangan Misteri Jam 12 datang, saya nak tengok ramai-ramai datang. Kita riuhkan, kita kira dah seperti satu keluarga besar Misteri Jam 12. Baiklah saudara, kalau sudah bersedia, kisah yang pertama berkenaan dengan bersiul dalam rumah. Pastinya ada di antara anda pernah dengar orang bersiul, pernah dengar mungkin diri anda sendiri, mungkin kenalan-kenalan ahli keluarga ditegur oleh seseorang yang mungkin lebih dewasa, oleh ibu anda, oleh datuk nenek anda, jangan bersiul dalam rumah. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Inilah kisah yang dikongsi sama. Benar ataupun tidak, peringatan pada semua, rancangan ini 100% kadar hiburan. Seperti seperti anda menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Jangan terlampau taksub, jangan mudah terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Sekiranya ingin kepastian, anda rujuklah pada yang pakar, bukan pada saya. Inilah kisah pada bersiul dalam rumah. Apa khabar semua para pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Fadilah. Saya ingin berkongsi satu kejadian yang berlaku dalam rumah yang mana kami baru saja berpindah. Ini tentang suami saya. Suami saya ni gemar bermain dan memelihara burung. Dalam rumah kami ada 5 ekor burung yang disimpan oleh suami. Di rumah lama kami yang terletak di kawasan Clementi, suami akan sentiasa menjaga burung-burung peliharaan, dan selain dari itu, suami juga akan bermain dengan burung-burung peliharaan. Ada kalanya suami akan bersiul depan burung. Rumah lama Casey tidak pernah berlaku apa-apa kejadian yang aneh dan menakutkan. Malah kami duduk rumah tu dah lebih dari 10 tahun. Dan suami mula hobi memelihara burung 5 tahun setelah kami menetap di rumah di kawasan Clementi. Suami mula berminat dengan memelihara burung. Nanti suami akan duduk dekat tepi tingkap, dia akan bersiul, Casey. Nanti burung tu akan ikut. Dia akan cuba bunyikan suara lagi, burung akan ikut. Dan pada mulanya suami sekadar bersiul bila suami berada di hadapan burung-burung peliharaan. Tapi lama-kelamaan, Casey, benda ni dah jadi terbiasa, kata Fadilah. Kadang-kadang tengah duduk selepas bertahun-tahun simpan burung ni, kadang-kadang tengah duduk dekat ruang tamu, tengah baca surat khabar ke, tengah main handphone ke, tengah tengok TV, nanti mula dia bersiul. Dia bersiul, nanti burung tu akan sambut, kata Fadilah. Keadaan bertukar menjadi lebih menyeramkan sebenarnya apabila kami daripada rumah kami yang terletak di kawasan Clementi berpindah ke rumah baru kami di Bukit Gombak. Suami saya yang gemar bersiul dalam rumah, pada mulanya dia bersiul ni sekadar untuk bermain dengan burung-burung yang dipelihara. Lama-kelamaan dia bersiul ni kerana dah jadi satu tabiat. Bila duduk dekat ruang tamu, dia akan bersiul. Kadang-kadang nanti tengah baring, tengok handphone, dia bersiul. Dan saya pernah menegur suami. Saya kata, bang, kalau boleh janganlah selalu bersiul dalam rumah. Tapi suami hanya mengatakan, kenapa tak boleh pula? Yalah, kan bersiul tu, mak cakap kan apa, panggil syaitan. Saya kata pada suami. Suami pun cakap, dekat rumah Clementi tu dah bertahun abang bersiul, tak ada apa-apa pun.
Memang benar Kisi, kata suami saya. Bertahun duduk sana, memang tidak ada apa-apa yang berlaku. Saya pun okeylah, just brush it off. Saya tolak tepi tu sebab mak saya pernah tegur. Jadi saya pun beritahu suami lah. Dan Joy cuma kata pada suami, bila depan mak, abang kurangkanlah. Kalau boleh jangan buat lah. Saya malas bang, nak bergaduh dengan orang tu. Suami pun kata, yelah. Sampaikan pada satu malam. Suami bersiul ni. Bersiul. Pendengar Ria 897 FM. Kemudian satu malam tu suami saya kerja shift malam. Saya dalam bilik sedang baring. Waktu tu jam 11 lebih malam. Tiba-tiba burung yang suami gantung dekat tingkap dapur bersiul Kesi, berbunyi. Kecoh keadaan burung di tingkap dapur. Kemudian saya pun daripada tengok handphone terhenti seketika. Kenapa pula burung ni bising sangat ni? Tak pernah jadi macam ni. Pendengar Ria 897. Tiba-tiba saya terdengar bunyi orang bersiul dalam rumah. Orang bersiul dalam rumah, Kesi. Burung tu sambut balik. Suara yang bersiul tu bunyi lagi. Dan saya rasakan itu suami saya. Dari dalam bilik saya kata, "Bang! Abang dah balik Tak kerja ke bang? Bang? Abang?" Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan kata Fadilah yang diceritakan di sini. Mula-mula dia dengar bersiul tu dekat ruang tamu. Dan kalau orang dekat satu sudut dalam rumah, dia bercakap, menyanyi, apa jualah dia bunyikan dengan suaranya. Kalau dia bercakap, menyanyi sambil berjalan, kita dapat dengar lah benda tu sambil berjalan menghampiri kita, mendekati kita. Kita dapat dengar suara tu semakin jelas, semakin dekat. Sebab kita tahu walaupun pintu tertutup, kita tahu dia sedang berjalan menuju ke arah kita sebab bunyinya tu semakin dekat dengan kita. Dan pada malam itu, Kesi, saya dapat dengar bunyi bersiul tu makin dekat. Makin dekat sampai depan pintu bilik saya, Kesi. Saya terperanjat, Kesi. Orang bersiul, Kesi, depan pintu bilik saya. Abang, jangan main-main lah bang. Kesi, anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Suami saya bersiul, Kesi. Dapat dengar dengan jelas. Suaranya sama seperti suami saya yang seringkali dia buat di dalam rumah. Bang, benda tu depan pintu tak gerak-gerak, katanya Fadilah. Tidak langsung bergerak. Bang. Anda bayangkan itu yang diceritakan oleh Fadilah pada malam tu. Saya cuba cari bunyi bersiul ni. Jadi anda cuba pejam mata, anda dalam situasi Fadilah, dalam rumah seorang diri,
Suami bertugas shift malam. Tiba-tiba burung peliharaan suami dekat dapur bising. Kecoh riuh. Dan anda dengar ada orang bersiul dalam rumah di ruang tamu. Rumah yang anda baru pindah di Bukit Gombak. Bang? 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 Abang? Waktu tu suara tu semakin dekat dengan pintu dan berada betul-betul depan pintu bilik anda. Fadilah hanya mampu duduk atas katil. Saya hanya kata, bang, 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 bang. Tiba-tiba suara tu berhenti, Kisi. Burung yang kecoh, yang riuh dekat dapur berhenti. Dalam bilik ada seekor lagi sangkah ataupun ada seekor lagi burung. Dalam tu ada seekor lagi burung dalam sangkah. Burung tu juga digantung dekat tingkap bilik. Tiba-tiba burung ni mula, Casey, mula berbunyi. Yang suami pelihara burung dekat dalam bilik tidur adalah jenis burung merbuk. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya dah rasa tak sedap hati, kata Fadilah. Saya hanya duduk di atas katil membaca Al-Fatihah tanpa henti. Saya rasa saya dah baca Al-Fatihah tu lebih dari 20 kali, Kisi. Sampailah saya mengantuk, sampailah saya tertidur. Suami balik pagi kejutkan saya. Beli sarapan, katanya. Kisi, nasib baiklah saya ada rakamkan menggunakan telefon bimbit. Walaupun tidak dengar dengan jelas, tapi ada juga bukti. Tengah makan, saya kata pada suami, bang, saya nak cakap dengan abang boleh tak? Suami tanya, apa dia? Abang ingat tak mak cakap tentang bersiul dalam rumah? Dah lah, awak jangan mula lagi. Saya tahulah nanti depan mak saya tak buat. Bang, tak bang. Abang sini, abang dengar ni. Ini malam semalam. Saya dalam rumah sorang-sorang, bang. Abang dengar. Saya putarkan audio tu yang tidak kedengaran dengan jelas, tapi dengar, Kisi. Dengar ada orang bersiul. Mula-mula dengar bunyi burung suami yang diletakkan dekat dapur tu. Kecoh. Itu kan burung abang tu. Abang, nanti dulu abang dengar ni. Tiba-tiba dengar, Kisi. Suara siapa tu? Bang kan? Kan saya dah cakap. Awak tak yang buat? Awak sengaja kan? Bang, bukan bang. Semalam bang, sepanjang malam dia berbunyi bang. Bang, janganlah buat lagi bang. Casey, suami saya tergamam seketika dan tak tahu nak jawab apa. Kami mendapatkan bantuan seseorang untuk datang dan orang tu pun memberitahu suami. Encik, kalau boleh elaklah daripada bersiul dalam rumah. Sebab itu adalah muzik untuk jin dan syaitan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, itu ada kisah yang dikongsi sama oleh Fadilah, datangnya dari Fadilah. Terima kasih pada Fadilah yang sudi berkongsi kisah misteri melalui alamat email ria@mediacorp.com.sg juga boleh, ataupun misterijam12@gmail.com. Saya nak minta tolong bantuan geng-geng momok untuk jangan lupa untuk share. Mana tadi hilang pula tiba-tiba hilang pula saya punya upload awal tadi. Okey, jangan lupa untuk share upload yang saya muat naikkan awal tadi. Ini berkenaan dengan upload tentang
Misteri Jam 12 live, ya, Misteri Jam 12 live at Esplanade. Pada yang share, terima kasih, kerana saya kalau boleh nak lihat lah, begitu ramai yang datang membanjiri Esplanade, dan kita akan sama-sama menjadi satu family yang begitu ramai. Jadi kalau datang tu nak kongsi kisah pun boleh. Nanti bila saya undang ke depan tu untuk berkongsi kisah, janganlah malu-malu. Datang ke depan. Tapi suara tu kena kuat lah. Kalau anda berbisik-bisik ni tak dengar pula kan. Jadi terima kasih yang share video saya. Jangan lupa untuk share video Casey. Ini video merupakan Misteri Jam 12 live at Esplanade. Antara yang telah pun berkongsi video saya adalah Nur Syasha, terima kasih. Dean Nias SD, terima kasih. Zul Amirul X Nuraisyah, terima kasih. Aidil Sentinels, terima kasih. Dai Samion, terima kasih juga. Rozi Raza, Nur Fatin Zamsudin, Gondrong Aja, Ad Muhammad, Bella Hana Lisa, Fatima Zahra, Sani Farhana, terima kasih. Angkol Porowo, Seri Adila, Awi and Lin, Ross Revelina, terima kasih pada brother Ross, Suzana binti Abdullah, Rosa Monica, Fris Ramirez, Aim Zek, dan yang lain-lain. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi video. Jadi bila ramai kongsi video tu, ramai tahu tentang acara MJ12 pada hari ini. Hari ini hari Khamis 27 hari bulan Jun di Esplanade 8 malam. Jumpa anda di sana. Ada 3 sesi. Setiap sesi ada setengah jam untuk berehat. Jadi kalau nak pergi tandas ke, dipersilakanlah. Okey, selepas ni saya akan kembali. Kita akan ikuti pesanan daripada penaja, iaitu iklan. Dan jangan lupa, kalau anda mempunyai syarikat, anda ada a small business, small enterprise, medium enterprise, anda bekerja dengan sebuah syarikat yang besar, jangan lupalah, anda juga sebenarnya boleh beli iklan dalam MJ12 ni, dan anda boleh pasarkan produk anda sebenarnya dalam iklan MJ12 ni. Dan kita pun tahulah outreach yang anda dapat untuk MJ12 ni memang luas sangat-sangat. Jadi inilah peluang sebenarnya untuk anda iklankan produk anda. Dan kalau berminat boleh email ke zaza, ZAZA @mediacorp.com.sg. Kembali selepas ini. Ria 8997 MM. Ria 8997 MM. Nak hati-hati Okey, terima kasih kepada semua yang sedang mendengar, dan juga terima kasih kepada yang lain. Harimau Malaya, Harimau Malaya, jangan lupa kisi tutup mic. Memanglah nak kasi orang dengar, buka mic. Okey, yang ini saya akan berkongsi kisah berkenaan dengan sebelum saya bercerita ni, pengalaman saya 2 hari lepas saya berada di Kuala Lumpur, bercuti di sana. Kemudian saya minta teman saya lah untuk memandu, membawa saya pergi ke Amber Court. Selalunya saya cerita tentang Amber Court. Ramai orang yang berkongsi kisah. Amber Court ni adalah sebuah apartmen yang terletak di Genting Highland. Dan ini saya pergi ke sana ni, di Genting Highland ni memanglah seronok sangat. Walaupun tinggi, naik ke atas tu kan tinggi perlahan pandu. Tapi bila sampai atas, udara yang nyaman dan dingin tu membuat saya rasa macam tak nak balik lah. Kalau boleh nak bina sebuah rumah ke atas tu. Jadi bila saya pergi ke Amber Court ni, rumahnya saya ada ambil video, dan video tu ada di YouTube, saluran YouTube saya. Itu adalah video live. Saya juga ada ambil video melalui kamera saya. Bila sampai tu saya nak sedang saya rakamkan live tu, tiba-tiba ada 2 pengawal keselamatan datang dekat ke arah saya dan katakan, "Encik, sini tak boleh rekod." Saya tak boleh rekod. Jadi dia kata tak boleh rekod. Saya pusing. Okey. Saya pun jalan sampai dekat van. Saya pun diperhatikan. Bila saya berjalan tu sampai dekat kenderaan tu, saya diperhatikan dari belakang 2 pengawal tu. Dan untuk tidak mencetuskan sebarang kontroversi dan juga salah laku, saya angkat tangan, saya pun matikan saya punya YouTube live lah. Kemudian saya menghampiri beberapa orang dekat sana. Selepas guard tu berlalu pergi, saya pun menghampiri beberapa pekerja untuk saya interview. Dan salah seorang ni adalah pekerja dari Sabah. Sayangnya saya tak dapat rakamkan. Tak dapat saya rakamkan sebab
bila guard tu nampak pengawal keselamatan tu nampak saya masih berada di sana, mereka keluar masuk tengok apa yang saya buat ni. Jadi saya temu bual salah seorang pekerja. Beliau adalah pekerja di salah sebuah hotel lah. Jadi bangunan Amber Court ni sekarang ni adalah sebuah bangunan yang mana menjadi tempat penginapan para pekerja, para kontraktor yang ada di Genting Highland tu. Dan luarannya masih tidak mungkin diubah suai, masih lagi nampak kelihatan seperti tidak dibersihkan, ya, masih lagi tidak dibersihkan. Macam tu lah anda nampak dalam gambar, dalam video, macam tu lah depan mata. Cuma tempat tu sejuk lah, dingin. Dan bila saya temu bual saya temu bual 2 orang sebenarnya. Seorang yang dapat jawab dengan beberapa soalan saya tanya. Seorang lagi sebelum saya sempat jawab, transport dia pun dah sampai. Dia terpaksa berlalu pergi. Dan alangkah bahagia dan gembiranya kalau saya dapat rakamkan. Dan waktu tu kita kan kadang-kadang buat benda ni saya tak rancang sebenarnya. Bila sampai tu saya niat di hati tempat tu memang kosong, tak ada orang kan. Jadi bolehlah dengan kamera, video dah siap bagai. Tapi bila sampai tak dibenarkan, jadi berkecamuk lah, alamak nak buat apa ni ya. Selepas saya temu bos, alamak tahu saya bawa handphone tu letak dekat poket, boleh rekod audio kan. Jadi tak terfikirlah sebab dalam keadaan tergopoh-gapah, tergesa-gesa. Jadi bila bertanya tu salah seorang pekerja tu, saya akan berkongsi lebih lanjut kisahnya dalam YouTube channel saya. Tapi antara kisah yang diceritakan di dalam Amber Court ni, saya tanyalah, ini dari blok-blok ni semua ada orang tinggal ke? Dia kata tak semua unit ada orang tinggal, ada unit masih kosong. Ada unit masih kosong, ada unit ni masih kosong dan macam mana ditinggalkan beberapa tahun yang lalu, macam tu jugalah. Kawasan luar bangunan tu nampak kotor sangat, tidak diuruskan. Dan dekat bawah tu ada reception counter tu pun tak buka sepanjang hari. Dia buka cuma waktu bertugas. Selepas waktu bertugas, masing-masing punya hal lah dalam rumah. Jadi yang menceritakan namanya adalah, alamak, siapa nama dia? Lupa pula saya, amboi. Dia nama orang Sabah lah. Saya lupa namanya. Terry bukan Terry, tak tahulah, saya lupa namanya. Dan dia menceritakan kali pertama dia tinggal dalam apartmen tu, dia dengar waktu malam tidur ni bunyi kerusi ditarik. Katanya memang seram. Tapi apa nak buat, dia datang ke kawasan tu untuk mencari rezeki. Dia tetap teruslah mengharungi. Lama kelamaan dia duduk situ dah lebih kurang dalam beberapa bulan sebenarnya. Benda tu dah jadi satu kebiasaan, dah terbiasa, dan rasa seram tu dah kurang. Walaupun ada kalanya rasa seram tu masih wujud, tetapi dah kurang. Dengar bunyi-bunyi itu dah menjadi satu perkara biasa. Dan pekerja tu menceritakan saya, kalau nak rasa seram, datanglah dekat bangunan tu sekitar jam 2 hingga 3 pagi. Ya, waktu semua orang dah tidur, tidak ada kenderaan yang bergerak, tidak ada kenderaan yang bergerak, tidak ada orang lalu lalang, semua dah masuk dalam bilik kan. Duduklah dekat kawasan bahagian depan Amber Court tu, akan dengar bunyi. Saya tanya, bunyi apa tu? Dia kata bunyi angin. Bunyi angin yang menyeramkan. Nanti saya akan sambung kisahnya di saluran YouTube saya. Tapi sekarang saya akan sambung kisah berikut ini. Yang ini pula kisah tentang nombor Eko. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, ini berkenaan dengan kisah nombor Eko, datang daripada Rudy Ramli berkongsi peristiwa. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Kisah ini terjadi pada usia saya 22 tahun. Waktu tu baru sahaja saya
Waktu tu baru saja saya habis sekolah dan sedang menjalani perkhidmatan negara, Casey. Menjalani perkhidmatan negara. Gaji NS ni berapalah sangat, Casey? Ya, dan nak menampung hidup saya ni yang kaki, maaf cakap, kaki night club. Saya ada ramai teman wanita. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, NS tu adalah perkhidmatan negara lah. Kalau di Malaysia pun ada kan, menjadi sukarelawan sebagai ahli anggota, apa dia panggil saya lupa namanya. Tapi di Singapura ni bukan sukarelawan, ia adalah satu kemestian untuk setiap lelaki yang dah berusia 18 tahun kalau tak silap, ya, untuk menjalani perkhidmatan negara selama 2 tahun, berkhidmat sebagai seorang askar latihan selama 2 tahun. Dan apa jua anda lakukan, anda harus mungkin hentikan untuk menjalani perkhidmatan negara, untuk dilatih sebagai seorang askar. Sebabnya di Singapura ni kan kita tidak mempunyai penduduk yang ramai, jadi maka itu kita tidak mempunyai begitu ramai army personnel. Jadi maka itu dia latih anak-anak muda ni untuk menjadi askar selama 2 tahun. Mereka ni, askar-askar ni akan dihantarlah. Perkhidmatan negara ni bukan saja askar, ia ada juga pasukan pertahanan awam, ya, sebagai abang bomba, kakak bomba, ataupun sebagai medik, ataupun anda berkhidmat sebagai anggota polis, home team dia panggil. Jadi anda ada 3 lah, pasukan pertahanan negara, pertahanan awam, iaitu bomba, medik, ataupun anda jadi anggota polis, ataupun yang ni anda akan jadi askar. National Service ni luaslah cabangnya. Dan dalam askar ni pun ada infantry lah, ada combat training lah dan sebagainya. Jadi luaslah cabangnya. Inilah yang diceritakan bila dia menjalani perkhidmatan negara, NS, National Service. Katanya gaji tidak seberapa, sememangnya betul. Ya, gajinya memang tidak lumayan lah. Ia adalah satu khidmat untuk negara. Makanya itu bukan gaji, itu adalah allowance yang diberikan. Jadi kembali pada kisah ni, tiba-tiba dalam bilik ni rasa panas pula. Aircon tau, tadi saya pakai jaket ni, sejuk. Sebab tu saya pakai jaket. Sekarang macam bahang pula, berpeluh saya kat sini. Okay, biar saya tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okay, I'll be back. Sekejap je. Kita sambung kisah. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba dalam konti ni agak panas sedikit. Nantilah saya buka jaket sekejap lagi. Yang ini, beliau berkongsi kisah. Jadi oleh kerana tidak cukup duit pendapatan, saya ni dulu kaki night club, Casey, keluar dengan macam-macam perempuan. Biasalah kalau night club ni, balik rumah naik taksi, midnight charge, ya. Kadang-kadang belanja kawan, buka table. Dulu istilah open table, saya king. Open table. Maaf Casey dan juga para pendengar, saya bukan nak mempengaruhi, tapi saya nak berkongsi kisah kehidupan saya pada usia 22 tahun. Bila saya open table, Casey, ya, buka table ni, beli minuman mahal. Dan biasalah, kemudian ajak makan, memang tak cukup duit NS. Memang tak cukup. Jadi apa saya buat? Saya pun berjinak-jinak dengan bermain dengan nombor Eko. Bermain dengan nombor Eko.
Bukan sekali dua Casey, berkali-kali saya beli. Tak pernah kena. Sampaikan satu waktu tu saya kata ini last. Kalau tak kena juga, aku tak naklah, malas lah nak beli lagi. Wasting time. Saya pun belilah. Dan saya kena Casey. Menang tak banyak. Waktu tu memang menang, tapi tak banyak jumlahnya. Saya menang, saya dapat $2,000. Nombor ekor 4 digit. Dapat hadiah claim Casey. Saya pun selepas yang menang pertama kali tu, terus dia punya rasa gairah nak beli lagi mula Casey. Daripada tak nak, tak kuasa, tiba-tiba terus nak beli. Beli, kena lagi. Tapi menang tak banyak lah. Paling tinggi saya menang tu lah first time 2,000. Lepas tu menang 800, menang 500. Yelah, waktu NS, katanya di sini, waktu NS, duit pun kita beli pun tak banyak. $2 lah, $6 lah, $10 lah. Itulah yang saya gunakan untuk beli. Dan dapat duit lagi, saya rolling lagi. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Sampai satu hari ini, saya rasa macam, I can win more. Saya pun tanyalah. Saya mula bertanya pada orang-orang yang bermain nombor ni. Saya tanya tu, tanya ni. Sampaikan saya terjumpa seorang lelaki ni. Yang agak tua lah. Lelaki ni adalah seorang warga Cina. Saya tanya dengan dia. Uncle, wah, I see you very rich ah. You drive Mercedes. You buy number. You rich also, you want to still buy number ah. Saya tanya pada uncle ni, kata, Uncle, engkau ni kaya Aku tengok kau pandu kereta besar Mercedes. Kau pandu kereta besar Mercedes pun masih nak beli nombor Kemudian dia kata, Young man, this car I bought using the winning money. That's why I must keep on buying. Anak muda, kereta Mercedes ni aku beli daripada hasil duit aku menang nombor ekor ni lah. Uncle, how you win How much you win? I win not a lot lah. Katanya not a lot, tak banyak aku menang pun. Tapi saya tanya, macam mana Uncle menang? Dia beritahulah cakap berapa. Dia kata dia menang bukan main nombor ekor ni. Dia menang main Toto. 2 tahun lepas dia main Toto. Saya tanya menang berapa? $800,000. Wah, you so lucky Uncle lah. This one not luck lah. You have to ask. Dan saya tanya lagi, ask. Ini bukan nasib. Ini kau kena tanya, minta tolong. Tanya siapa? Kau nak tak aku bawa kau jumpa? Nak. Dia cakap dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian dia kata okey. Lepas beli nombor tu, saya dengan dia ikut ke si. Saya naik kereta dia, dia drive. Dia drive saya pergi dekat satu kawasan, dekat Tok Kong dia panggil. Tok Kong ni adalah sebuah tempat sembahyang lah, warga Cina kalau tak silap Dekat luar tu dia park kereta, masuk dalam, dia jalan. Kemudian dia kata, down here you can ask. You ask, but you must be sincere when you ask. Take this one. Dia kasih saya sepotong rokok. Some for what? This one, you light the cigarette, put on that. Put. Kesi depan saya ni ada sebuah berhala Kesi. Berhala tu tinggi tau. Tinggi sangat. Dan berhala ni sedang berdiri dalam pakaian seolah-olah seperti seorang wira. Tapi wajahnya bengis, ada misai yang tebal, mata terbeliak, mulutnya ternganga ada taring, lidahnya terjelir keluar. Daripada dia berdiri tu, lidahnya terjelir keluar sampailah ke bawah ke lantai. Dan dekat lidah dia, dekat lidah ni, dekat lidah berhala yang sedang berdiri tinggi ni, dekat lidahnya ada banyak rokok yang telah pun dipacak. Jadi lidah ni, lidah makhluk ni ataupun lidah berhala ni, ada kawasan-kawasan yang mana anda boleh cucuk rokok lah. Jadi dia kata masuk dalam sini kena buat offering dulu, kena kasih dia rokok. Jadi dia hidupkan api ni kat saya, dia kasih.
Saya pun pergi dekat benda tu, saya letakkan rokok. Jadi daripada atas lidah bawah tu banyak orang dah letak rokok. Ada rokok yang dah habis, potong tu kita buang lah. Kita masukkan kita punya. Kemudian katanya, jangan buang rokok yang sedang menyala. Itu adalah biadab, kata uncle ni lah. Jadi cakap, kau tengok rokok mana yang dah habis, kau clear, kau masuk yang baru, kau punya. Itu sebagai satu offering pengenalan. Macam-macam Kemudian dia cakap dengan saya, lepas tu kau duduk dekat depan, kau berlutut. Dekat depan tu ada kayu, lutut atas kayu. Sakit ke si? Tapi kata lutut atas kayu. Kemudian kau ambil bekas ni. Dalam bekas ni yang panjang ada banyak chopstick. Chopstick Setiap chopstick ada nombor. Nombor 1, 2, 3, 4, 0 sampailah 0 sampai nombor 9 nombor chopstick tu. Kemudian kau sebut perkataan ini. Dia sebut, saya tak nak kongsi dengan anda. Ini yang diceritakan. Saya cuba bacakan sedikit bahagian saja. Saya takkan sebutkan semualah sepenuhnya. Jadi bila berlutut tu, kita dah offering dengan rokok, kita goncang. Chopstick tu yang dalam bekas tu kita goncang sambil kita sebut berulang kali perkataan dalam bahasa Cina ni. Dan chopstick akan jatuh. Itu adalah nombor yang pertama. Angkat chopstick tu. Nombor pertama. Okey, ini nombornya. Tulis dekat kertas. Masuk balik chopstick tu, goncang lagi. Chopstick kedua akan jatuh. Jadi saya main nombor ekor, nombor 4 nombor. Jatuh ke si? Satu jatuh. Tulis. Kita boleh goncang. Nombornya ganjil. Bukan sekali, kita boleh goncang 3 kali, 5 kali dan 7 kali. Ya, boleh goncang 3, 5, 7. Jadi kita buat. Saya buat. Dah ada beberapa nombor. Dari nombor tu, kemudian kita buat keputusan nak beli semua ataupun nak beli mana yang kita nak. Bayangkan, apa yang dikongsi sama, jangan sama sekali untuk anda tiru. Ini sekadar perkongsian. Benar ataupun tidak pastilah. Selepas tu, nombor-nombor tu saya pergi beli untuk tekaan nombor akan datang ni. Saya dah pergi ke kedai nombor, dah beratus saya beli KC. Selepas tu, saya menang besar. Sebabnya nombor yang saya beli ni, saya telah pun letakkan duit sebanyak $20. Menang banyak kisi. Kena pula nombor yang tepat dalam lingkungan top 3 kisi. Bukan first prize, tapi maaf bukan top 3, dalam lingkungan top 5. Ya, top 5 lah. Jadi 5 nombor, 3 nombor teratas dan 1 nombor ni, ada 1 nombor ni dekat bahagian yang bawah tu. Ada nombor-nombor tu. Saya menang besar. Saya joli sakan ke si. Perkara ni saya ulangi. Bila datang dekat tempat Tok Kong ni, saya beli barang sebagai habuan hadiah. Saya letakkan, saya dermakan. Dan ini bertukar ganti hari demi hari. Saya buat minggu demi minggu. Dan hidup saya semakin hari semakin banyak duit, semakin kaya, dan semakin hari semakin saya lupa diri. Sampaikan mak saya kasih duit ke si. Mak saya kasih, mak ambil duit, mak ambil duit. Mak saya sampaikan tanya, mana kau dapat duit ni? Kerjalah mak. Mak saya tahu duit tu daripada sumber, tidak tahu duit tu dari sumber yang mana. Saya simpan, mak saya sebenarnya ambil duit tu tak pernah pakai, simpan. Sampaikan pada satu hari, saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit katanya di sini, yang mana saya jatuh sakit. Dan bila saya sakit, Casey, ini yang diberitahu oleh mak saya. Mak saya ni jenis yang boleh nampak, mempunyai third eye. Waktu saya sedang demam dalam bilik, yalah, mak mana yang tak sayangkan anak.
Saya satu-satunya anak lelaki dalam keluarga. Saya ada 3 orang kakak. Ketiga-tiga dah berumah tangga. Saya seorang duduk dalam rumah tu dengan mak saya. Malam hari mak saya nak tengok saya, nak jenguk saya dalam bilik. Waktu saya sakit berlarutan ni, dah pun masuk minggu yang kedua saya sakit. Badan lemah, panas, terbaring atas katil. Mak saya sedang nak jenguk. Terperanjat mak saya kata ketika saya sedang tidur. Waktu saya sakit tu, saya menghasilkan air liu, buih air liu yang banyak. Waktu tidur tu banyak air liu saya melilit buih. Kesi sumpah ini yang diceritakan oleh mak saya. Dekat tepi saya ni, mak saya nampak ada orang ataupun makhluk ni dalam keadaan sedang merangkak dekat atas katil, posisi merangkak, sedang jilat air liu saya yang meleleh. Bayangkan, itu yang dilihat oleh mak saya. Mak saya tahu ada sesuatu tak kena. Mak saya dapatkan bantuan seorang ustaz datang ke rumah. Saya yang tengah tidur selepas makan ubat dekat atas katil tengah tidur. Badan saya panas, badan saya kurus, hilang je si berat badan. Ya, dalam masa beberapa hari saya sakit ni, ustaz tu datang duduk dalam bilik. Dia mula baca surah. Saya toleh tengok ustaz tu, saya marah maki hamun. Saya panggil, Mak! Mak! Apa dia buat kat sini? Suruh dia keluar. Siapa kau ah? Siapa kau? Ustaz mula baca kisi. Mak! Panas! Mak! Mak saya duduk dekat luar tak masuk. Sebab ustaz tu kata, kalau saya panggil jangan masuk. Sebab apa? Kalau saya panggil mak saya masuk, mak saya akan rasa kesian, simpati. Bila mak rasa simpati, mak akan cakap dengan ustaz, Ustaz tak apalah ustaz, lain kali boleh buat. Jadi ustaz cakap, anak awak akan panggil awak, akan teriak nama awak, akan cakap dia panas, akan cakap dia sakit, akan cakap macam-macam. Awak jangan masuk, jangan tengok. Mak! Baca lagi, ustaz tu baca lagi. Tiba-tiba saya naik hantu kisi. Ustaz tu baca dan baca. Kisi nak tahu apa berlaku. Seterusnya mak saya cakap. Mak saya akhirnya berdiri, tak tahan dengar saya meraung kesakitan. Mak saya berdiri depan pintu bilik. Nampak saya tiba-tiba tengah baring lemah, berdiri atas katil. Kepala saya giling-giling non-stop. Giling-giling kiri kanan. Tangan saya buka seluas-luasnya macam orang nak terbang. Kemudian saya joget atas katil, kiri kanan. Lidah saya jelirkan, kata mak saya pada waktu itu. Ustaz tu baca dan ustaz tu kata, ambilkan air putih. Mak saya bawa air putih pada waktu itu. Ustaz tu curah dekat tangannya, kata mak saya. Ustaz tu renjis dekat saya. Saya terpekik. Saya dekat dalam konti ni meremang pula berumah. Saya terpekik sekuat hati dan mak saya cakap suara saya pada waktu itu bukan macam suara saya. Suara saya ni lebih seram dan lebih besi. Terpekik sekuat-kuat sampaikan saya lemah, terus terbaring. Akhirnya ustaz tu ambil air, sapu ke muka saya. Kemudian ustaz tu kata, minum air ni cepat. Minum. Ustaz tu beri air itu pada saya. Dan saya minum air yang dibaca oleh ustaz. Kemudian ustaz tu duduk. Dia tengok saya. Dia tanya, awak ada buat apa-apa tak? Saya terdiam waktu tu. Saya diam. Bukan apa kisi tak nak jawab depan mak.
Mak saya menangis. Cakaplah, beritahu. Jangan simpan-simpan lagi. Kau tak tengok ke? Macam mana diri kau ni? Mak saya menangis. Cakap, mak tak kisah. Kau ni anak mak. Saya main nombor ikut Ustaz. Dah tu? Saya pergi dekat Tokong. Saya buat perjanjian. Saya menang banyak duit, Ustaz. Banyak duit saya. Tiba-tiba saya nampak mak saya keluar dari bilik. Datang dengan satu plastik beg. Ustaz, ni duit dia yang dia kasih saya sejak dia menang duit tu. Saya tahu ni bukan duit dia. Saya tak belanja 1 sen pun, Ustaz. Apa saya perlu buat dengan duit ni, Ustaz? Tanya mak saya. Saya terperanjat ke si? Walaupun mak saya tak nampak, tapi naluri dia tahu itu duit haram. Kau fikir kau kasih aku ni semua, aku nak? Aku tak nak duit kau. Aku nak kau jadi anak yang baik aja. Kata mak saya. Ini duit. Hari yang pertama kau kasih aku banyak duit macam ni, aku dah syak wasangka dah. Aku tahu kemampuan anak-anak aku. Aku tahu anak aku ni tak kaya. Kasih aku $50 pun aku ambil. Ini Ustaz, banyak Ustaz duit ni. Ustaz tu kata, ini duit awak serahkan pada pihak masjid. Awak cakap ini adalah duit apa, nanti mereka akan uruskan. Saya terperanjat kisi. Saya sebenarnya bermain dengan api. Yalah, bila duit dah banyak, kita lupa diri kisi. Lupa diri, lupa janji. Bila lupa diri, lupa janji, benda tu suka. Sebab dia tunggu kisi. Dia tunggu kita lupa, baru dia akan serang. Saya nyaris-nyaris kehilangan kebolehan untuk mengawal diri. Nyaris-nyaris kisi. Kalau tak kerana bantuan mak, yelah, nak cepat kaya. Kaya kisi hidup saya. Nak dekat 2 tahun, setahun lebih, 2 tahun saya hidup. Duit banyak kisi, poket tebal. Tapi saya dapati kawan saya tak ramai. Kawan saya ramai sebab saya ada duit. Itu je. Kawan saya ramai bila saya dekat kelab. Duduk, minum, makan, saya belanja. Tapi bila habis, tak ada orang pun cari saya, telefon, ajak keluar waktu petang ke, malam aja. Saya harap kisah saya ini bukanlah untuk memegah-megah, bangga diri. Sekarang usia saya 37 tahun. Untuk pengetahuan Casey, 37 tahun saya masih belum berumah tangga. Mungkin tak ada jodoh agaknya. Tapi saya yakin ini ada kena-mengena dengan apa yang pernah saya buat satu ketika dahulu. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, itu dia kisah yang agak panjang sedikit. Sebenarnya kisah ni ada berapa muka surat? Jap 1, 2, 3. Oi, ada baru perasan ada 5 muka surat. Siap ada beberapa dialog yang masukkan. Ada juga penjelasan-penjelasan yang terperinci apa dia buat. Saya tak perlulah saya kongsi apa dia buat dekat kawasan untuk minta nombor tu kan. Takut nanti ada yang terikut. Walaupun dia kata jangan taksub, jangan terikut-ikut, takut nanti ada yang terikut.
Jadi entah benar ataupun tidak, itulah kisah yang dikongsi sama saudara. Terima kasih pada pengirim kita dan pada yang lain. Anda kalau ada kisah boleh hubungi saya di 669 11897. Silakan 669 11897 dan kalau ada kisah misteri boleh anda kirimkan pada Casey melalui WhatsApp ya. Anda kirimkan WhatsApp dengan talian hotline voice note anda ke WhatsApp 9786 8464 9786 8464. Kirimkan voice note anda kepada saya. Dan saudara, terima kasih pada semua yang sedang mendengar. Saya tak sabar sebenarnya nak teruskan Misteri Jam 12 di Esplanade hari ini. Jadi saya nak bawa kamera, saya nak rakamkan MJ12 tu. Wow, ataupun mungkin buat YouTube live ke. Wow. Tak sabar babe. Buat YouTube live Oh, seronok tu. Jadi terima kasih pada semua yang sedang mendengar Ada yang sempat kirim gambar. Terima kasih yang kirim gambar ni. Katanya ni awal tadilah ketika bersama dengan para pendengar Ria. Terima kasih dan daripada Rizwan kisah malam ni padu Casey. Salam kenal dari saya Rizwan yang sedang mendengar dari Jurong Island, sedang bertugas Casey. Dengan MJ12 waktu bertugas ni adalah perkara yang biasa saya buat dengan kawan-kawan katanya kalau tak ada MJ12 malamku akan sentiasa sepi. Kelakarnya MJ12 ni walaupun 2 jam Casey, terasa masa ni macam cepat berlalu. Cuba 2 jam tak dengar MJ12, macam lambat berlalu amboi. Terima kasih puji Okey, dan saudara jangan lupa hari ini turunlah Esplanade bermula jam 8 malam. Jadi 8 sampai 8.30 satu sesi dengan beberapa kisah. Kemudian kita berehat 8.30 sampai 9, 9 sampai 9.30 sesi yang kedua, 10 sampai 10.30 sesi yang ketiga. Dan kita akan duduk nak duduk, nak berinteraksi, nak bergambar, nak video pun boleh, dipersilakan. Saya nak mengundang geng-geng momok. Datanglah geng momok. Satu hari nanti kita ada buat t-shirt official geng momok. Wah, seronok Inilah kalau kita dah ada itu penyokong yang kuat kan, mengapa tidak kita adakan satu geng momok siapa setuju t-shirt Misteri Jam 12 geng momok. Okey. Yang ini selanjutnya saya jawab panggilan dahulu di 669-11897. Silakan. Kita akan kongsi satu kisah dahulu sebelum saya jawab panggilan. Satu kisah daripada pengirim kita bernama mana tadi itu kejap Okey, Assalamualaikum Gisi, Mawar di sini. Waalaikumsalam Mawar. Saya pendengar setia Misteri Jam 12 berasal dari Segamat Johor. Okey. Saya nak berkongsi berkenaan dengan satu kejadian aneh yang pernah berlaku dalam rumah saya. Saya dengan kata Mawar, saya dengan kakak saya pernah ternampak dalam rumah ada gumpalan rambut-rambut putih. Rambut putih dalam rumah ni bukan milik mak, bukan milik bapa, bukan milik saya pasti, bukan milik kakak. Tidak ada orang dalam rumah mempunyai rambut putih panjang yang setebal yang kami nampak dalam rumah. Perkara ini mula berlaku apabila mak dengan bapa saya tidak ada di rumah. Mereka menziarahi seorang teman yang sakit. Tak tahu apa sakitnya, tapi mak dengan bapa tu keluar. Saya rasa mungkin kecemasan sebab mereka keluar pada waktu malam. Jam 10 mereka keluar menunggang motosikal, saya dengan kakak dalam rumah. Tiba-tiba kakak saya nak keluar, nak pergi ke dapur. Dia panggil, "Dik, adik, adik." Saya keluar bilik, saya tanya kakak, "Apa kak?" Dia tengok, "Dik, dekat atas lantai penuh dengan rambut putih yang bergumpal." "Rambut siapa ni, Dik?" "Takkan rambut mak?" "Itulah kak, mak mana ada rambut uban panjang macam ni. Bapak pun bukan. Agaknya ada angin tiup tak?" "Yelah, mungkin angin tiup, tak apalah. Adik kau tolong aku, Dik, sapu." Sapu ke si? Saya dengan kakak ambil sapu rambut putih tu. Kumpul dekat dalam penyeduk sampah ni. Penuh ke si? Keluar, buang dekat luar ada tong sampah. Lat beberapa hari, rambut putih misteri datang balik dalam rumah.
rambut putih itu datang balik dalam rumah. Kata Mawar, saya panggil kakak saya. Kak. Kakak datang lagi. Kak tengok kak, kat depan tu, dekat ruang tamu. Ish, mana datang rambut ni Tempoh hari pun ada kak. Bayangkan, bila rambut putih ni ada, mak dengan bapak tak ada dekat rumah, ziarah teman yang sakit. Oi, Casey, pendengar Ria 897 FM. Rambut putih itu makin banyak dekat dalam rumah berzipah. Sampaikan dekat atas katil tempat saya dengan kakak saya tidur pun ada. Kak, Mawar takut lah kak. Dari mana datang rambut-rambut ni kak? Kenapa tiba-tiba ada banyak kak? Jadi Casey, satu hari tu, saya, kata Mawar, cakap dengan mak dengan bapak saya. Kata mak, bapak, mak kalau pergi ziarah kawan mak, Mawar nak ikut boleh tak? Kenapa pula kena ikut? Tak adalah, nak tengok ziarah je. Kan kita digalakkan menziarah orang yang sakit. Yelah, padahal Casey, saya nak cuba cari puncanya rambut putih. Sampai rumah teman mak yang sedang sakit terbaring dekat atas katil. Masuk dalam depan pintu ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dalam. Yang jawab suami. Temannya tengah baring atas katil baru makan ubat. Kurus badannya. Casey, teman mak saya, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, rambutnya beruban dan lebat. Saya ternampak, saya tergamam, terdiam sekejap. Casey, rambut dia tebal, panjang, beruban. Sama macam rambut dalam rumah. Duduk depan, mak, kawan mak ni sakit apa mak? Mak saya tengok, dia bisik dekat telinga. Kawan mak ni adalah sakit misteri. Sakit misteri apa mak? Tak apalah, kau tak perlu tahu. Casey, bila nak balik dalam kereta, mak tahu tak, sejak kawan mak ni sakit, dalam rumah banyak rambut-rambut putih, gumpalan rambut putih tau. Sebenarnya saya ikut mak, saya nak tengok kawan mak ni, rambut dia. Maksud kau? Mak, dalam rumah banyak rambut putih mak. Rambut putih macam mana ni? Tak apa, Casey, balik rumah kami ada simpan rambut putih itu dalam plastik. Kak, mana rambut tu kak? Kakak saya bawa keluar rambut. Mak tengok. Astaghfirullahalazim. Bapak saya pun teristighfar. Mana kau dapat ni? Dalam rumah pak. Setiap kali bapak dengan mak keluar pergi ziarah kawan mak, benda ni pak, tiba-tiba atas katil, dekat dapur, atas lantai, banyak pak. Ini bukan sekali pak, dah berkali-kali berlaku. Bapak saya kata, saya dah kata pada awak, jangan ziarah kawan awak ni. Awak tak perasan ke? Setiap kali kita datang,
Mana ada orang? Kita berdua sajalah yang datang. Pak, Mak, kau mak ni sakit apa ni? Pak, kawan mak kau ni pengamal ilmu hitam. Hah? Abang, sudahlah. Tak baik tau bang. Sekarang ni awak tengok rambut ni. Macam mana rambut ni boleh dalam rumah? Angin tak bang dari luar? Dari luar banyak macam ni, kata bapa saya kepada mak saya. Waktu tu mak dengan bapa bergaduh depan saya dan kakak. Kakak saya melati, terpaksa hentikan pertengkaran. Katanya, "Dahlah pak, mak jangan gaduh." "Jangan gaduh pak, mak." Casey, selepas kejadian hari itu, bapa dengan mak tidak pergi ziarah teman yang sedang sakit. Mak saya beritahu memang benar. Teman yang sakit yang datang selalunya adalah mak dengan bapa saja. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, itu dia kisah Misteri Jam 12. Saya akan berehat seketika. Dari tadi saya berbual dan kejap lagi kita akan dengar lagu Uncle Misteri Jam 12. Sebelum tu saya nak tanya kepada anda, jangan lupa untuk datang pada malam ini 8 malam di Esplanade Upper Concourse. Datang beramai-ramai dan tunjuklah semangat geng Momok. Kita banjiri Esplanade Upper Concourse. Datang. Kalau tak nak duduk kat kerusi yang dah penuh tu kan, bangku tu memang tak banyak. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh berkumpul beramai-ramai, nak ambil video boleh. Dan esok saya tidak akan bertugas lah, sebabnya saya akan berada di Esplanade untuk MJ12 sampailah pukul 10.30 malam. Jadi harap maklum. Tapi saya akan masukkan encore untuk esok. Dan terima kasih pada yang sedang menonton YouTube Live. Wow, 600 menonton YouTube Live. Sebelum ni paling ramai pun 400. Sekarang dah naik 600. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan. Kita dengar lagu Uncle. Selepas lagu Uncle, Casey akan berehat. Dan saya akan sambung dengan satu atau dua kisah. Boleh hubungi saya di talian 669-11897. Dan selepas lagu Uncle, ada satu lagi lagu lah. Kemudian saya akan putarkan iklan. Kemudian saya akan matikan YouTube Live lah. YouTube Live dan juga podcast, iaitu Spreaker, Spotify dan juga Mi Radio Podcast akan saya hentikan. Jadi kita dengar sekarang lagu Uncle Misteri Jam 12. Ria 897 MM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, silakan 669-11897. Terima kasih pada anda semua. Yang ini kita juga ada teman-teman yang kirimkan WhatsApp katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Casey. Saya Adibah dari Pasir Gudang. Kisah ni baru berlaku 3 hari lepas. Pada ketika itu saya ada di Tesco Seri Alam. Saya dan keluarga mahu pulang sambil berbual-bual. Ya, bayangkan tengah berbual dengan keluarga dekat di Tesco Seri Alam lah, sedang berbual dengan keluarga. Tiba-tiba pintu automatik terbuka dengan sendiri. Wallahualam, kami masih jauh ni. Macam mana pintu tu boleh terbuka ni? Tapi tak adalah, dia nampak mungkin orang keluar masuk ke. Saya pun berkatalah, "Ayah, apa jadi ni ya?" Ayah saya pun jawab, "Kau dan diam je.
Lepas tu kami pulang dan lupakan kejadian yang berlaku. Anggaplah pintu tu rosak mungkin. Seterusnya, dari pengirim kita yang ini melalui aplikasi WhatsApp Saya, kalau WhatsApp ni hantar voice note ya, jangan kirimkan cerita panjang. Anda ceritakan melalui voice note. Anda rakamkan suara anda kirimkan pada saya. Sebab kalau tidak, banyak sangat cerita saya nak kena baca kan. Jadi kalau anda kirimkan voice note, kurang-kurangnya saya boleh berehat lah. Kalau tadi email panjang sampai 5 muka surat 1 jam cerita non-stop ni kadang sakit tekak ya. Jadi boleh kirimkan kisah anda pada siapa ni yang berkongsi kisah, iaitu Muhammad Shah. Sebab kisah anda agak panjang sedikit, jadi ada baiknya anda kirimkan melalui voice note, dan Casey dengan hati yang terbuka akan berkongsi voice note anda di ruang udara Ria. Terima kasih atas perkongsian anda ya Shah. 669-11897, silakan bersama dengan saya. Hello, selamat pagi. Halo, Keshe, apa kabar Pak Raden ya? Ya, Pak Radin, kabar baik Pak Radin. Ya, tahniah ya, dengan ilmu suara bagus kamu tu, kamu menjiwai Misteri Jam 12 menjadi kamu DJ champion. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Pak Radin. Pak Radin, ni ada yang tempoh hari ada orang telefon ya, suruh tadi Pak Raden minta maaf ya, Pak Raden tak hadir lah. Waris Ria apa tadi? Ria punya program sama pertemuan ya. Pak Raden, ada orang tanya kenapa Pak Raden tak jumpa. Pak Raden kata tak apalah, Pak Raden mendoakan warna Ria kaya dalam sukses ya. Pak Raden, ni ada orang tanya hari ini Esplanade Pak Raden turun tak? Orang ramai nak jumpa Pak Raden. Pak Raden ramai peminat tau. Aku ni ada .com kena sumbang. Orang kata kerakan. Sebenarnya bukan Pak Raden tak nak turun. Kadang-kadang ada masa, kadang-kadang kita ni biarlah kita terkenal di radio, tak payahlah tok muka aku. Aku bukan handsome macam Casey. Tak ada sebenarnya, kalau ada digerakkan Pak Raden turun. Tapi sebenarnya ini semua ikut gerak masing-masing. Okey Pak Raden, kisah tentang apa ni, silakan. Ya. Ini Pak Raden nak cerita satu kes kronik. Casey tahu tak, orang kata seorang perempuan, Casey, orang kata kirakan pelajar perempuan. Tengok, kes perempuan ni selalu kes kronik apa handle kadang. Ini terjadi apa dah Casey. Perempuan, orang kata semangat dia telah dikundang oleh alam gaib untuk menjiwai satu tempat, orang kata tasik di Singapura. Pak dia semua tak ada tasik lah, tapi satu tempat tasik yang orang kata dia daerah lokasi, orang kata bersebelahan dengan hospital lah. Kita faham lah hospital di mana tak nak sebut, tapi itu tasik yang indah waktu malam macam gini. Tapi dia telah apa tau Casey, sebenarnya dia pergi berdoa dengan kawan-kawan sekolah. Itu pasal kadang-kadang anak perempuan ni, kau anak dara, bukan tak boleh pergi mana-mana. Kadang-kadang ada masa, Casey tahu tak, sebenarnya benda-benda tempat yang kita pergi ni, diorang boleh menyeru semangat tau. Jangan main-main, kau ingat apa? Alam gaib diorang ada .com, suara. Kita tak dengar. Tapi bisikkan hati kita boleh mendengar suara alam gaib ni Casey. Itu pasal orang cakap, apabila bisikkan hati kita ni ada connection dengan benda-benda yang dipanggil apa tau, the communication of the sixth sense from alam gaib. Orang kata kirakan boleh dapat mendengar melalui hati kita, itu dipanggil the sixth sense of human can contact, orang kata the sound, the visual voice of the unseen force. Boleh dapat mendengar kata-kata daripada suara lain. Dia bisikkan ni benda gaib ni kecil. Dia bukan bisik kat telinga, dia melalui telinga, tapi dia meresap kat hati. Tapi cuma satu yang silap, dia sebenarnya dia ada satu penyakit yang kes kronik apa, dia merayap dengan anak kawan-kawan dia, dan akhirnya orang kata kawan dia semua tidak terpengaruh, tidak dapat terpengaruh dengan keadaan kecantikan dalam tubuh dia masing-masing balik. Tapi Casey tahu tak, dia pergi sendiri menjiwai tempat tu. Ibarat apa tak, ini kes alam misteri yang mengundang semangat rindu-rinduan untuk seorang anak dara yang dia terpukau dengan kecantikan di tasik itu. Nampak kes kronik tak? Pada kau terpukau dengan orang kata ini kan bagus dengan pelajaran kau ke apa, jadi kau jadi graduate university ke apa. Ini kau belajar kau terpukau alam kronik di tempat tasik-tasik awasal. Ini terjadilah Pak, dia cakap satu ikhlas macam satu yang terjadi, orang kata kirakan. Jadi bila mak dia sedar, itu pasal Casey,
seorang wanita antara bapa dengan ibu ke si. Ibu ni naluri yang begitu cepat orang kata menangkap akhlak-akhlak anak lelaki atau bro. Jangan ingat ibu ni tak tahu ke si. Itu pasal ibu ni kena sayang tau ibu. Alah sayang mak. Kenapa terjadi? Orang kata dia tengok kenapa orang kata adik-beradik dia yang lain, anak-anak yang lain berkumpul kat rumah tu malah, tapi kenapa ni asyik balik lambat? Tapi akhirnya seorang ibu sabar seorang ibu pun ada batasnya. Jadi orang kata dia tanya dengan anak dia, apa pasal tonton anak dia pada Nolin lah, Nolin kata nama semaran aja Nolin, mak perhatikan, orang kata kirakan kau ni apa? Seorang ibu nasib baik dia otak dia kronik, dia terfikir kau sebenarnya pasal kau ada bermatai, kau ada berjantan ke apa? Kau kan dekat sekolah, pasal kau merayap malam buta balik lambat selalu. Habis kadang-kadang kau telefon mak, tapi latar belakang kau tu macam tempat sunyi betul. Mana kau pergi? Orang kata kirakan. Tapi dia cakap tak ada mak. Orang kata kirakan merayap-rayap. Orang kata tak ada, saya pergi tempat ni. Nasib baik anak perempuan ni jujur dengan ibu. Saya tak pergi mana-mana mak. Mak jangan tuduh saya ni. Saya pergi dekat tempat ni, tasik ni, taman ni. Suka saya tengok gambar. Habis yang kau buang terbiat pergi tasik tu siang malam apa pasal? Ada itu terjadi. Dan akhirnya Casey, bila orang kata itu tak apa Casey, bagaimana itu pasal orang cakap macam kisi jam 12 kisi pasal cakap jangan terlampau taksub. Itu pasal apabila tapi jangan salah faham kisi. Di luar minda kekuasaan minda dia nak kontrol gangguan semangat benda ni telah memukau mata dan jiwa raga dia dan kepikat kaki dia untuk pergi ke sana. Sebenarnya kisi itu apa tak? Ini Pak dia cakap ada alam gaib yang orang kata yang telah jatuh hati dengan dia, suka dengan dia dan ikut dia balik dan lepas tu menyeru dia, undangkan dia supaya pergi ke sana dan duduk orang kata lama-lama bersembang kat situ seorang. Tengok, you are a girl kau anak dara, habis kau terdiam malam-malam buta kat sana pasal memang Singapura ni law bagus, keras, tak ada gangguan, tak ada apa-apa. Tapi kau tengok gangguan alam gaib dah kacau kau. Dan terjadilah, ini Pak dia cakap ikhlas, itu pasal anak-anak perempuan mak dia cakap orang kata baca imah pun orang kata kau dengar lah cakap orang tua. Sebab apa? Marah-marah mak bapak ni besi, anak kalau marah ibu ni malah betul dia beletih. Siapa dia beletih? Nampak ibu membebel tapi dia sayang anak dia lah. Kenapa dia melahirkan? Dan terjadilah orang kata kirakan bila lepas tu bila dia balik dia waktu baru orang kata dia sedar, dia dah balik kepada sense dia berkata mak, mereka kata kirakan Nori rasa macam sesuatu macam gelisah mak. Kenapa mak? Macam satu macam gian pula. Mak dia cakap kau gian apa ya? Kau orang kata kirakan tak tahulah mak. Orang kata macam gian, orang kata nak pergi ke tempat tu lagi mak, macam tak pergi badan sakit, badan gelisah. Nampak benda halus lah mengundang jiwai dia sampai badan dia semua, zahir batin dia semua dah gelisah ke si. Macam orang jian, macam orang dia akan jadi alkoholik pula. Orang kata alkoholik dah tentu orang minta arak. Itu pasal orang jadi alkoholik. Tapi ini yang kau bukan tak arak, yang kau bukan alkoholik, apa pasal kau jadi gini pula? Terjadilah dia mak dia kata kau ni jangan tersampuk dah. Dia tak tersampuk mak, tapi badan dia gelisah macam nak pergi tempat tu. Jadi dia panggil bapak mak dia tu berbincang dengan seorang ayah. Itu pasal kesi macam mana pun seorang ibu dia sayang anak dia pun, walaupun dia sayang anak dia tapi dia tak kasih rahsia pada suami dia. Macam mana kan suami dia mesti bilang lah apa PF peribadi anak dia. Begitu dia kesi kau ingat apa bila apa-apa kalau anak kau belakang hari kau dia degil nakal pun dia komplain dengan kau. Pasal apa kau tak dia tahu kau bapak pada anak dia mengadu lah bang anak kita dari malas sekolah ke degil ke apa. Pasal itu pasal dia panggil suami isteri susah senang hidup bersama, life partner kan. Jadi mak dia berbual dengan bapak dia cakap orang kata anak kita kenapa terganggu fikiran. Tak tahu bang, dia cakap kalau malam nanti dia macam ingat benda tu, dia macam bisa badan, macam dia rasa selagi dia tak pergi je jantung dia berdebar. Nampak? Orang jatuh berdebar, jatuh cinta at first sight ke apa. Ini kau jatuh cinta dengan alam kronik itu 14. Astagfirullah. Dia dekat Tasik pula. Tasik tu kalau orang tahu Pak dia tak nak kasi tahu lah. Tapi imbasan dia laluan di tepi jalan tapi berdepan dengan hospital. Hospital pun hospital yang dah lama lah tapi dah baru. Tapi itu Tasik memang indah. Ada bunga-bunga mawar, bunga rampai, bunga-bunga yang cantik di laut, flower semua. Dan akhirnya orang kata kirakan ke situ apa? Dia tanya mak dia sebenarnya dia panggil diri dia pasal dia adik bongsu. Dia tak sebut nama Noli. Dia cakap adik nak orang kata ini. Adik cuma suka
bertenang kat sana. Itu mak dia marah. Kau ni kan anak dara, tak sopan. Yang kau malam-malam buta merayap seorang ke apa, orang kata. Kan tak baik, tak manis anak dara beranak besar. Tengok seorang ibu macam mana pun dia geram-geram dia tepuk. Tengok anak dara tak manis, merayap seorang, orang kata. Kan kau biarlah bawa kakak kau ke ada gini. Tak nak lah orang kata. Ini kakak pun sibuk dengan boyfriend dia. Kakak dari boyfriend, mana dia time untuk saya dia kata. Tapi itu pasal tengok kalau kakak kau dari boyfriend, perlulah beri perhatian dengan macam Casey juga. Rizal walaupun dia dah berubah dengan kau, tapi nak beri perhatian dengan adik-adik dia lagi. Kalau adik bongsu dia, beri dia perhatian. Pasal adik bongsu ke adik perempuan belum kahwin, diorang minta perhatian kakak-kakak diorang Casey. Walaupun kakak diorang kahwin, dia nak bermanja dengan kakak dia. Pasal dia tu kakak dia kan, dia nak juga kakak dia beri perhatian. That's why a sister, elder sister must show concern, tunjuk perhatian pada adik-adik bongsu dia. Adik bongsu manja je dengan kakak-kakak dia. Dan terjadilah orang kata keadaan, orang kata hari berganti minggu. Dah lama-lama orang kata mak dia cakap apa, mak dia cakap mungkin kau ni ada gangguan mungkin. Saya tak tahu mak, tapi malam tak boleh tidur. Ada sekali macam rasa nak naik taksi, nak telefon Grab, orang kata nak pergi keluar. Mak dia cakap jangan kau pergi gini. Tengok seorang bapa dan mak dia berhikmah, tengok dia tak marah. Itu pasal Casey, apabila kita anak dengan perangai, lenturkanlah dia dengan ilmu kasih sayang, suara yang baik. Bila kau makin marah, dia makin memberontak. Anak perempuan ada satu jiwa Casey. The more you rebel, the more lagi diorang kronik, diorang lagi memberontak. Macam mana perempuan memang lembut, tapi kalau dia dah memberontak, lagi kes kronik. Tapi itu pasal lenturlah wanita anak perempuan tu dengan kasih sayang, dia akan jadi anak yang baik, sayang pada mak bapak dia. Dan akhirnya Pak Adi cerita, Pak Adi cakap dia pergilah bapak dia ubatkan dia. Tapi dalam keadaan bapak dia bantu doakan dia pun, bapak cakap dah apa kurang tak nak. Orang kata bapak dia lepas solat, tengok lepas awal solat kasih dia air, cakap Pak dari bagus Pak dah tak nak keluar Pak, 1-2 hari tak nak keluar. 3 kali je, hari ketiga benda tu bentan, penyakit tu bentan balik, sesampuk dia bentan, semangat dia bentan, rindu nak keluar ke sana balik. Itu pasal nak pergi orang kata tempat tu. Ini macam apa tau Casey, itu dipanggil apa tau, undangan alam misteri di satu tempat kolam yang merindui dia. Kau ingat apa, alam kronik ni bodoh orang pun macam ada perasaan, main jiwa-jiwa, minat jiwa-jiwa ke mak jiwa-jiwa pula. Nak main nak undang-undang semangat orang supaya datang tengok-tengok tempat tu. Dan lepas tu baru dia cakap baik panggil Pak Radin lah. Itu pasal mak dia telefon, mak dia cakap Pak Radin, saya dengar anak laki-laki saya kenal Pak Radin. Boleh tak Pak Radin? Orang kata ada ke Pak Radin? Orang ni macam dah minat dengan satu tempat, macam begitu mabuk, saya nak pergi je setiap hari nak pergi kat sana. Pak Radin cakap itu bukan dia mabuk, itu bukan dia gian ke apa. Itu ada satu benda yang telah mengundang dia. Semangat dia telah diundang untuk ke sana. Kalau dia rasa tak ke sana, tak perkira hadir ke tempat yang mengundang dia tu, dia rasa something missing somewhere. Orang kata ada kehilangan sampai diri dia tu macam tak sempurna. Mesti nak tengok wajah tu. Daripada kau gini, baik kau admire buku kau lagi bagus untuk belajar. Satu hari kau jadi graduate, pelajar bijak ke apa. Baru kau dapat jodoh, kau kahwin pula. Admire lah muka laki kau siang malam. Dan terjadilah orang kata perkara yang tak diizinkan. Jadi bapak dia, Casey tengok tak? Bapak dia cakap bila anak perempuan dah tak sok menjiwai, jadi bapak dia dah mula strict. Bapak dia bukan garang. Sebagai bapak, Khalifah harus tegas kan. Jadi bapak dia mula tegas. Kau jangan nak keluar-keluar merayap lagi lah. Bila dah ditegur gitu Casey, baru datang gangguan tu memberontak. Itu pasal memberontak. Pasal kalau keinginan anak perempuan dah ada, kau halang, dia .com duk memberontak. Dia buat kau tu bukan kerana nak kurang ajar dengan bapak dia. Sebab benda dia tu telah tertaksub sangat dengan sebenarnya tu benda tu, sampai orang tua punya cakap pun dia dah boleh melawan. Bukan dia nak kurang ajar. It's beyond her means. Maafkan juga kadang-kadang. Bukan dia nak. Emosi dia telah mengatasi segala-galanya. Itu pasal kadang-kadang apabila perempuan dah taksub, diorang menjadi emosi yang teramat sangat, jiwa dan raga diorang akan menjiwai apa yang dia nak. Sampai kali dia tak dapat, orang kata dengan kau, dia main-main aku dendam ke tempat tu sampai aku nak tengok tempat tu. Dan akhirnya dia kata, kau cantik ni sakit kau nak, orang kata benda ni. Aku tak nak abang nak keluar juga Pak. Orang kata kira-kira habis, tak apa bawa kakak kau lah. Dia kata, kakak tak nak lah. Kakak mana ada time, masih boyfriend dia siang malam ke apa, nak bertunang kan.
Dan akhirnya terjadilah. Pak Din cakap ikhlas. Pada situ Pak Din datang, Pak Din bantu, Pak Din nasihatkan dia. Nasib baik dia pandai speaking English. Dan dia pun kadang-kadang suka dengar. Tengok Casey dia dengar mesti jam 12 rupanya dekat sana juga. Dia berani nampak. Macam Casey bila dia champion berani pergi alam-alam tempat yang sunyi kronik untuk kau buat cerita kan dalam kereta. Dia pun berani rupanya cakap, ini Pak Radin kadang-kadang apabila kita nak mengobat orang tu, kadang-kadang dua Casey. Orang tu pun mesti nak ada naruh minat dengan kita. Bukan dia minat aku kerana aku handsome ke, kerana aku muda ke tidak ke. Aku dah tua bangsa je. Cuma dia suka, dia minat dengan satu benda tu. Orang kata dekat, saya suka cerita Pak Radin, Pak Din. Jadi daripada situ Pak Din masukkan kata-kata berhikmah. Kalau kau sayang Pak Din macam orang tua, kau dah cerita dengar tak Pak Din nasihat, kata-kata macam-macam kes kronik kan. Betul-betul. Lepas tu Pak cakap, Pak Din saya macam, Pak cakap what happened? Dia cakap London dengan aku pula. Dia cakap, Pak Din I cannot get my mind out of this situation. I feel like addicted, very super addicted to the place that I want to go. There's something that I cannot. Dia kata it affects my mind power. Saya kata it affects your mind power. You yourself cannot control yourself. Tutu cannot control. Tu pandai pula menjawab. I cannot control my power. I myself also cannot control also. Dan Pak Din cakap there must be something wrong somewhere. Dan terjadilah orang Pak Din cakap tak apa Pak Din bantu. Cuma Pak tanya apa yang bikin kau ni gian sangat macam ketagih pula. Orang selalu pergi gian teh tarik. Orang kan kadang bukan baik syarbat kan. Nanti kalau budak-budak muda kan baca cakap baik teh gian satu. Bukan teh gian dadah lah. Teh gian teh dia panggil teh gian pula. Baik teh gian teh tarik satu. Tapi dia cakap saya macam gian Pak Din. Macam nak pergi tempat tu. Kalau tidak badan saya macam jatuh berdebar-debar pula. Pasal orang berdebar pompan anak dara berdebar-debar jatuh cinta. Suka dengan satu orang. Love at first sight berdebar lah jantung dia. Ini kau berdebar dengan alam raya pula. Kenapa? Ada jin mana ke, jin jantan ke berkenan kau kat sana? Dia ketawa pula. Tak ada Pak Din, cuma I just like the place. You know that you are not normal no? Pak Din cakap, saya tak normal Pak Din. Kau ingat kau normal, tapi kau tak, you are behaving weird, you know. Kau perbuatan kau ganjil ni, akal kau ni, ganjil ni, misteri ni. Yang ini bukan kau ni. Mana ada perempuan, nombor satu kau nak dara. Nombor dua macam mana? We are a girl, and how can you can go alone down there, you know? And sit down there just to pass your time and adore that natural beauty. Habis tempat lain kau tak nak adore. Dekat sini kau pergi adore pasal orang ke tempat tu. Dia kata tak tahu Pak Din, but please Pak Din tengok. Rupanya Pak Din tengok wajah dia ada dia rupanya semangat dia dah dikundangan oleh alam misteri yang ada dekat tempat tu. Yang ada di tempat yang situ. Macam bentuk reservoir kan. Tahu banyak orang sampai mati kat situ. Sebab ada benda halus yang gaib mengundang diorang. Dan akhirnya diorang tanpa sedar diorang masuk ke tasik reservoir tu diorang emas. Kan dah terjadi. Orang kata kira kan. Dan ini terjadilah orang kata apa tahu. Bila Pak Din bantu. Pak Din cakap, Pak Din kalau betul gini please help me. I just want to get this thing out of my mind. Saya cakap Pak Din bantu yang terbaik. Dan akhirnya Pak Din dapat settle kes kronik ini. Cuma satu je Pak Din cakap yang paling ikhlas. Orang kata kira-kira cuma satu Pak Din nasihat dia lepas dia dah Pak Din cakap ini kau rasa tenang tak? Nanti 2-3 hari nanti kau feedback dengan Pak Radin atau mak kau kasih feedback. Habis cakap Mak Din cakap dah baik. Tapi waktu Pak Din dah bantu dia tu, Pak Din pedang je lah dekat atas kepala dia kan. Ingat macam anak saudara cucu ke kan. Jadi pegang buat sesuatu lah. Dan Pak Din kasih dia satu minuman air doa. Dan akhirnya Pak Din cakap lah. Kakak dia mah dia berkumpul. Pak Din cakap dengan kakak dia. Kau ni jam, dah kau dah ada tunang, kau janganlah lupa adik perempuan. Adik perempuan ni orang kata kira-kira dia manja dengan abang-abang dengan kakak tau. Orang kata kira-kira pasal diorang adik bongsu. Itu pasal orang kata Casey kalau siapa-siapa ada adik beradik nombor satu kalau perempuan dalam keluarga beri perhatian, diorang manja dengan kakak. Kalau kadang dia tahu mak diorang kan sibuk, dia nak menumpang kasih dengan kakak dia berbual-bual ke share subjek belajar ke apa. Dan akhirnya Pak Din cakap ikhlas perubatan kita demi keikhlasan lillahi ta'ala.